Terima kasih kerana masih setia bersama Nadi Arena. Menjelang pusingan terakhir kejuaraan Capri yang bakal menentukan juara baru kategori CP 125, wartawan Kalnunis sempat menemu bual Mat Khairi Ashraf mendahulu kedudukan keseluruhan pelumba pada ketika ini yang perlu kemenangan pada Ahad untuk menjulang gelaran juara tahun ini. Ya, betul tu. Astro Arena terus memberikan perkembangan terkini dan juga positif mengenai Cup Prix dengan pengkhususan terhadap CP 125 yang kabarnya melibatkan dua pelumba elit yang buru kejuaraan bagi musim ini. Dan bersama saya, Tuan Empunya Badan, hot favourite untuk juara keseluruhan CP 125 ini, Khairi Ashraf. Bagaimana anda melihat persaingan sihat bersama dengan rakan sepasukan? Kejuaraan musim 2023 ni adalah kejuaraan yang agak bermakna bagi saya kerana ia adalah kejuaraan yang pertama daripada saya start berlumba tahun 2016 hingga kini, dan kejuaraan ini agak besarlah bagi saya untuk last round ni kerana saya mempunyai advantage point 24 poin di hadapan teammate saya. Macam mana pun saya nak kena rapat dengan dia sekiranya dia pendahulu, dan saya akan kekalkan momentum untuk race kali ini. Okey, itu dia nada keyakinan dia suarakan oleh awak kan. Yang pertama sekali kan, strategi untuk perlumbaan pada hari Ahad bermula dengan satu sesi kelayakan yang cukup positif. So macam mana awak punya jentera, awak dah rasa juga set up untuk minggu yang terakhir ni? Jentera saya pada kali ini saya rasa agak confident sebab mekanik dah berhabis pulas untuk siapkan jentera saya dengan habis baik, dan tim semua dah bagi semangat semua untuk saya untuk teruskan juga, dan saya akan cuba yang terbaik lah. Okey, Khairi, tadi saya melihat awak ada buat research sikit pasal litar batu kawan ni kan. So boleh anda kongsikan kesukaran untuk berlumba di litar batu kawan ni? Litar batu kawan ni agak sukar juga bagi saya sebab saya pun tak pernah menaiki podium di sini, dan pada awalnya saya cuba jugalah try pusing lap dan cuba try marking brake semua, dan ada track-track yang agak sukar jugalah bagi saya. Okey, itulah dia laungan keyakinan daripada champion untuk pada hari Ahad nanti diharapkannya Khairi Ashraf, supaya untuk dapat menggenggam kejuaraan yang pertama sejak kali pertama terlibat dalam Cup Prix sejak 2016. Kalnunis dari Litar Batu Kawan, Nadi Arena. Hanya 24 mata memisahkan Khairi Ashraf dengan Syafiq Izzarik menjelang perlumbaan terakhir hujung minggu ini. Sementara Syafiq Rosli dan Adam Haikal terikat dengan 86 mata dalam pemburuan tempat ketiga. Tapi bukan itu sahaja, Hafizah Rofa hanya satu mata ketinggalan dari kedua-dua pelumba tersebut dan mampu melakukan kejutan dengan merampas tempat ketiga keseluruhan jika dia berjaya memungut lebih mata di Batu Kawan. Baik, kita nak berlintas langsung dengan rakan setugas yang berada di Batu Kawan bagi liputan pusingan terakhir Capri Kalnunis yang katanya baru je lepas perkena nasi kandang. Rafi, okey gitu kan? Okey, walaupun kepala saya di awang-awangan ketika ini. Alright Kal, kita baru je mengikuti perbualan Kal tadi dengan Khairi Ashraf yang kini mendahului kedudukan pelumba CP 125. Jadi kita nak tanyalah berapakah tahap keyakinannya untuk menang perlumbaan pada Ahad selepas kegagalan untuk menamatkan perlumbaan di Batu Kawan musim lepas, Kal? Okey, tahap keyakinan sikit perkongsian bersama dengan Khairi Ashraf. Kita nak rekod interview bersama beliau tadi ambil masa 30 minit. Dia kata tak boleh bang. Saya lebih rela pusing berpuluh lap dekat Batu Kawan daripada buat interview. Saya kata tak apa, kita akan lakukan juga sesi interview itu. Kerana apa? Anda berkemungkinan besar untuk muncul juara pada hari Ahad nanti. Dengar perkataan juara tu, okey bang, saya boleh buat. Itulah tahap keyakinan Khairi Ashraf menjelang aksi perlumbaan sebenar pada hari Ahad bermula dengan sesi kelayakan pada hari Sabtu nanti. Difahamkan Khairi Ashraf ini berkobar-kobar untuk menamatkan saingan ni di kemuncak prestasi selepas mengungguli 3 pusingan pada musim ini di Medini Johor, di litar kesayangannya. Pelumba kelahiran Kuala Jaya Johor ini muncul juara di Medini Johor, di Jempol Negeri Sembilan dan juga Gong Badak Kuala Terengganu. Beliau akan memburu untuk kedudukan juara yang keempat pada musim ini dalam 10 perlumbaan ini, merupakan perlumbaan yang ke-10, dan Khairi Ashraf berkobar-kobar untuk muncul juara buat kali pertama sejak penglibatan pertamanya seawal usia 16 tahun pada 2016. Saya fikir perkara ini satu perkara yang harus dikongsikan dengan Khairi Ashraf juga akan berhadapan
dengan rakan sepasukan untuk menggenggam kejuaraan dengan cara matematiknya hampir pasti milik Khairil Ashraf. Namun dalam sukan pemotoran dua roda ini apa-apa pun boleh berlaku. Yang penting Khairil Ashraf harus mengutip banyak mata dengan lawan dia, harus muncul juara. Tiada syarat yang berbeza untuk rakan sepasukannya. Khairil Ashraf juga berkongsi bahawa jikalau muncul juara pada hari nanti akan ada pengumuman istimewa daripada beliau. Barangkali akan mengubah kelas yang berbeza ataupun apa, kita kena tunggu di Nadi Arena. Yang saya fikir untuk menjawab soalan Lily, tahap keyakinan Khairil Ashraf kini di tahap yang tertinggi di sepanjang musim ini. Alright, walaupun orang kata tengah confident tu, tengah on top, tapi nampaklah yang Khairi ni merupakan seorang pelumba yang sangat humble, malu untuk ditemu ramai. Kal, okey Kal, kita nak tanya juga macam mana pula dengan peluang pencabar terdekatnya, Mat Syafiq Izzarik, Kal? Okey, Syafiq Izzarik, rakan sepasukan daripada Jetron Yamaha Waipang. Saya fikir ini merupakan satu persaingan yang cukup epik menuju ASEAN terakhir perlumbaan ke-10 musim ini. Dua pelumba ini memiliki gaya tunggangan yang seakan-akan sama, cukup agresif. Dan kita tahu kan di litar batu kawan ni menuju pusingan yang pertama seringkali adanya kecelakaan ataupun insiden yang tidak diingini berlaku, memandangkan speed ataupun kelajuan yang mereka lalui untuk pusingan yang pertama dan kedua di litar batu kawan ini. Kalau dua situasi ini dapat berjaya dilepasi, saya fikir perseteruan itu kita akan dapat saksikan sehinggalah ke pusingan yang terakhir. Melihat daripada Syafiq Izzarik ni, beliau mempunyai satu tunggangan yang cukup agresif dan saya difahamkan akan ada perubahan dalam dua jentera utama daripada pasukan yang sama ini. Bagaimana percaturan yang mereka bakal lakukan, kita hanya harus tunggu dan lihat apa sebenarnya yang dipersajikan kepada kami semua. Dan saya difahamkan pelumba ini akan memulakan sesi kelaikan pada hari esok. Antara pelumba yang terawal untuk memanaskan litar di batu kawan ini demi untuk berada di kedudukan 6 yang terbaik setidak-tidaknya. Dan untuk menjawab persoalan Lily, dua pelumba ini akan menghiasi, akan menjuarai ataupun akan mendominasi saingan di litar batu kawan ini, memandangkan ini merupakan saingan penutup dan juga sesi pramusim pun mereka dah selalu datang ke sini test-test jentera. So saya rasakan inilah hasil kemuncak yang kita nantikan. Alright, must be exciting. Tak sabar nak tunggu. Okey Kak, kita nak sentuh juga perebutan 3 penjuru untuk tempat ketiga di kedudukan pelumba secara keseluruhan. Dua daripada pelumba mempunyai mata yang sama dan kurang satu mata saja. So kalau rasa siapa mempunyai peluang yang lebih cerah sebenarnya? Oh, ada 3 nama kan. Kalau tak silap ada Syafiq Rosli, Adam Haikal, Hafiza Rofa. Ketiga-tiga ini cukup pengalaman yang ada juga, tidak setanding umur yang mereka miliki, iaitu di awal 20-an. Saya rasa Hafiza Rofa memiliki sedikit kelebihan untuk melengkapkan kedudukan podium, kedudukan 3 terbaik keseluruhan. Bukan hanya untuk perlumbaan pada hari nanti, memandangkan satu mata saja membezakan ketiga pelumba ini. Saya difahamkan sesiapa yang menamatkan saingan 2023 di tangga 3 yang terbaik, kebarangkalian untuk mereka dilamar pasukan elit, pasukan handalan pada musim hadapan cukup besar. Walaupun mereka tidak berupaya untuk muncul juara keseluruhan, posisi ketiga terbaik keseluruhan ini cukup penting dan cukup krusial lah, orang putih cakap kan, untuk ketiga-tiga pelumba muda negara. Dan saya memilih Hafiza Rofa untuk melengkapkan 3 pelumba terbaik Capri CP 125 2023. Alright, itu jangkaan Kal Nunis. Apa pun kita kena tunggu perlumbaan yang akan berlangsung tak lama je lagi ni. Okey Kal, kalau Kal boleh kongsikan track inspection akan dijalankan bila Kal? Okey, baik. Sebentar, orang 5 petang sebentar tadi adanya track inspection, riders walk. Ini semua antara kebiasaan yang dilalui setiap pusingan. Namun saya difahamkan ada sedikit kajian yang telah pun dilakukan daripada pasukan handalan untuk melihat struktur dan juga ruang yang mereka miliki di selekoh yang ke-6. Itu antara intipati yang saya dapat korek sikitlah. Ini semua PNC, ada sedikit, bukanlah perubahan besar, tetapi bagaimana mereka untuk melakukan corner dan juga selekoh yang baik, memiliki ruang yang cukup sikit
di selekoh yang ke-6 tu. Saya difahamkan banyak rider usah-usah sikit selekoh tu, yang selebihnya tak banyak beza dengan semua orang cakap briefing, perkara yang biasa dengan menitik beratkan aspek keselamatan. Tapi itulah saya akan bawakan di laman sosial Astro Arena di media X untuk perkembangan terkini dengan melibatkan kejuaraan keseluruhan CP125. Alright, sebab itulah pentingnya untuk follow Carl Nunis di laman X. Okey, seperti yang Carl dah mention tadi, esok ada pusingan qualifying kan Carl? Adakah Khairi dijangka berdepan masalah untuk raih pole position sekaligus mendapat kelebihan pada hari Ahad Carl? Okey, kita tengok Usha daripada jauh. Khairi, dia ada minta dia punya mekanik tim ada melakukan sikit perubahan. Tak adalah perubahan major, sikit saja melibatkan adalah perkara yang kita tak boleh nak kongsikan dekat sini, tetapi secara keseluruhannya beliau berkeyakinan berada di tahap yang terbaik dengan jentera dia pun dah berada mengikut kesesuaian cara tunggangan beliau, dan itu yang dimahukan seorang rider. Untuk menjawab persoalan Lily, melihat daripada ketiga-tiga tempat yang beliau sudah pun juara ketika ini, bukanlah kesemuanya merupakan satu pole position untuk beliau. Mungkin beliau akan kekal berada di kedudukan 3 terbaik ataupun 6 yang terbaik. Namun secara keseluruhannya perlumbaan sebenar pada hari Ahad, saya boleh dapat rasakan confirm untuk kedudukan 6 yang terbaik sekaligus merekodkan kejuaraan sulung di sepanjang penglibatannya dalam saingan Cup Race. Itu hanyalah ramalan saya melihat daripada urus niaga dan juga kesiapsiagaan pasukan yang memiliki 2 pelumba yang elit memburu kejuaraan sulung 125 musim ini. Alright, yang penting kita akan berlintas langsung lagi dengan Carl untuk perkembangan terkini Carl. Thank you so much Carl. Jaga makan. Saya tahu Penang tu memang banyak makanan-makanan yang sedap. So jaga diri ya Carl . So jangan terlepas untuk saksikan pusingan ke-10 Capri di Batu Kawan pada Ahad 26 November ini, di mana lagi kalau bukan saluran 801 Astro Arena bawakan secara langsung.